anak-anak masih kecil, nak faham benda tu bukannya mudah. Nak memahamkan bahawa maknya dah tiada dan tak kembali lagi ke rumah. Dulu Allahyarhamah ni seorang yang pernah bantu dia, tolong dia. Pusat tahfiz sendiri yang pernah dia sumbangkan, dia bagi infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap di kalangan kita pasti akan diuji, pasti akan ditimpa dengan apa sahaja bentuk ujian maupun musibah. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, benda itu tetap Allah Ta'ala akan kenakan kepada kita. Sama ada dia berupa ujian yang kita rasa terlalu berat, sama ada ujian yang kita rasa mungkin kita tak mampu hadapinya. Tetapi hakikatnya percayalah bahawa setiap orang pasti akan diuji. Tapi di kalangan ramai-ramai yang diuji ini paling bertuah sekali siapa dia? Allah Ta'ala sebut wabashiris sabirin, dan berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Sadaqallahul azim. Orang bersabar saja orang yang paling bertuah sekali. Kenapa? Dia mampu untuk berhadapan dengan semua ujian yang kena kepada dia. Begitulah juga dengan sahabat kita, saudara Syuaib, yang baru sahaja kehilangan isteri tercintanya baru-baru ini. Dan kita pun, saya sendiri secara peribadi saya kagum sungguhlah dengan semangat beliau, ketabahan beliau sendiri. Saudara Syuaib ni di hari isterinya meninggal lagi, saya tengok beliau ada buat live bersama dengan penonton-penonton. Dan bila saya tengok live tu berlangsung, saya nampak Masya Allah, hati dia kuat betul hati dia, tabah sungguh hati dia. Sebab kehilangan ni merupakan satu benda yang membuatkan seseorang tu boleh jadi lemah kalau tak kena gaya. Tapi beliau Masya Allah sempat lagi boleh bagi kata-kata semangat, boleh lagi bagi kata-kata imbauan kenangan beliau dengan Allahyarhamah Siti Sarah. Dan dalam masa yang sama, dia boleh bagi nasihat pula tu pada para suami-suami, kemudian buat ayah-ayah sekalian, kemudian buat semua penonton-penonton, peminat-peminat dia. Ini satu benda baik. Kita, walaupun kita diuji dengan musibah, tetapi sedikit sebanyak sedih, memang sedih, tapi kita mampu untuk memberikan suntikan semangat kepada kawan-kawan penonton yang lain untuk lebih hargai pasangan, menghargai nikmat hidup yang berbaki masih ada ini, supaya macam-macam lagi lah. Ini bagus ni, macam ni, sifat macam ni. Sebab dalam hadis pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakara fakana khairul lahu wa idza asabathu dharra fasabara fakana khairul lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaib sungguh, pelik sungguh urusan orang beriman ni. Ajaib sungguh, maknanya Nabi kata macam satu benda yang hebat sungguh orang beriman ni. Sebab urusan orang beriman ni, kalau sekiranya dia dapat satu benda yang baik-baik, yang nikmat, yang seronok, maka dia akan bersyukur. Dia bersyukur. Akan tetapi kalau sekiranya benda itu berupa satu benda yang sedih, satu benda yang hibah, maka dia bersabar. Satu benda yang mudarat kena kat dia, kehilangan, kesakitan, kejatuhan, apa sajalah, dan dia pun bersabar, dan itulah yang baik baginya. Itulah sifat orang beriman ini yang kita kena teladani bersama. Dua, yang pertama syukur, kedua sabar. Ketika hidup dilimpah dengan pelbagai nikmat di sekeliling kita, syukur. Ketika kita diuji dengan pelbagai bentuk dugaan ke, musibah ke, apa saja yang kita tak sangka, tak jangka, tak duga, maka sabar itu menjadi modal penting bagi seorang yang beriman. Kita semua, amin ya rabbal alamin. Paling menyayat hati saya lah, Allah sebab sungguhlah bila tengok saja video macam mana saudara Syuaib ni, dia nak memahamkan anak-anaknya bahawa ibu mereka sudah tidak kembali lagi ke rumah tu. Allah sebab sungguhlah tuan-tuan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita ni berhadapan dengan anak-anak, nak menjelaskan satu benda yang anak-anak masih kecil, nak faham benda tu bukannya mudah. Nak memahamkan bahawa maknya dah tiada dan tak kembali lagi ke rumah. Tu macam mana tu? Saya tengok dia menggunakan pendekatan yang bagus sebagai seorang ayah, iaitu menggunakan istilah ibu dah tak balik lagi ke rumah. Sebab apa? Sebab Allah sangat sayangkan ibu.
Allah sangat sayangkan ibu. Tuan-tuan, dalam kita mendidik anak-anak, jangan tinggalkan sesekali kalimah Allah dalam setiap apa yang berlaku dalam hidup, dalam keluarga kita. Buat satu benda, ingat Allah sayang, ingat Allah tengok, ingat nanti Allah bagi pahala, ingat nanti Allah marah. Benda yang berkait dengan dia panggil tauhidik mindset, menetapkan satu mindset tauhid dalam minda, dalam jiwa anak-anak ni daripada kecil, baru dia faham. Dia buat satu benda ni bukan sebab ayah marah, buat satu benda bukan sebab mama suruh, tapi sebab Allah yang suka. Allah nak bagi pahala kita, Allah nak masukkan kita dalam syurga. Bagus. Pesanan macam ni pada anak-anak bagus. Pesankan bahawa Allah sayangkan ibu. Allah sangat sayangkan ibu. Daddy dah minta dah ke Allah Ta'ala supaya ibu balik, tapi Allah lagi sayangkan ibu. Ini ayat yang bagus. Walaupun anak-anak di masa kecil dia mungkin belum nak dapat tangkap lagi, tak boleh nak betul-betul nak memahami lagi maksud ayahnya itu, tapi satu hari nanti sedikit demi sedikit dia boleh terima keadaan ini. Pesankan pada anak-anak bahawa apa sahaja kehilangan, apa sahaja dugaan yang kita lalui dalam keluarga kita di dunia ini, insya-Allah Allah akan temukan kita kembali di syurga. Allah akan temukan kita kembali di syurga. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga nanti, dan kami dengan itu tidak mengurangi sikit pun pahala amal-amal mereka. Ingat, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allah Ta'ala berfirman, iaitu syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari kalangan ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka. Masya Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 23. Untung. Memang untung sungguh. Baik tu kita di dunia ini perbanyakkanlah amal soleh, hidupkan keluarga kita dengan kehidupan beragama. Nanti kelak insya-Allah kita akan ditemukan kembali di sana nanti. Ramai orang mendoakan, ramai orang menyebut-nyebut kebaikan Allahyarhamah Siti Sarah tu sampai hari ni tuan-tuan ya, masih lagi orang duk sebut-sebut kebaikannya. Sampaikan ada orang yang orang tertentu yang tampil bagi tahu kata dulu Allahyarhamah ni seorang yang pernah bantu dia, tolong dia, dan ada setengah-setengah pusat tahfiz sendiri yang pernah dia sumbangkan, dia bagi infak. Tuan-tuan semua, saya ingat ialah kan Allah Ta'ala nak mengangkat darjat hamba-hambanya itu dengan pelbagai jalan. Satu kata-kata yang saya masih ingat lagi yang disebut oleh Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, hafizahullah. Imam Junaid Al-Baghdadi ada menyebutkan, arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qilla ilmuhu wa amaluhu. Kata Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan ada empat perkara yang boleh mengangkat darjat seseorang ke darjat yang tinggi, walaupun dia ni seorang yang ilmunya tak banyak sangat, amalan pun mungkin taklah banyak sangat, tapi Allah mampu untuk mengangkat darjat seseorang kalau ada empat perkara ini. Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama sekali al-hilmu, yang kedua at-tawadhu', yang ketiga as-sakha, dan yang keempat husnul khuluq. Yang pertama, apa makna al-hilmu? Al-hilmu ni maknanya berlemah lembut.
Maknanya semasa hayat orang itu, dia seorang yang berlemah lembut. Bukan jenis cari pasal, bukan jenis suka nak bergaduh dengan orang, bukan jenis nak mengadu domba, melaga-laga ke orang. Tak, dia peribadinya lembut, baik, layan dengan semua orang baik. Dengan suaminya dia santun, dengan mak bapak, mertuanya pun dia menyantuni dengan sebaiknya. Dengan anak-anak dia sebarkan kasih sayang, dengan jiran pun dia baik. Al-hilmu, berlemah lembut. Yang keduanya adalah at-tawadhu', iaitu merendah diri. Sembang tak pernah bahasa tinggi, tak. Dia sembang dengan bahasa merendah diri, bahasa orang yang being humble. Sembang walaupun dia memiliki segala bentuk rekod kejayaan ke, kekayaan ke, kemasyhuran, tapi bahasa dia sembang macam orang yang tak ada apa-apa. Macam orang tak ada apa-apa, dia tawaduk saja bila dia sembang. Yang ketiganya wasakha, dia seorang yang dermawan, suka nak menyumbang, suka nak berinfak ke, nak wakaf ke, bantu orang susah. Tak boleh tengok orang dalam kesusahan, tak boleh tengok orang dalam hidup kemelaratan, nak saja dia dibantu, ada saja jalan-jalan yang dia nak sumbangkan. Dan yang keempat, husnul khuluq, baik akhlak budi pekertinya, baik peribadi akhlaknya itu. 4 perkara ini tuan-tuan, kalau ada pada seseorang, insya-Allah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, berkemungkinan Allah akan angkat darjat dia. Mungkin pada hari kematian dia akan disolatkan oleh ramai orang solatkan dia. Mungkin dia meninggal pula pada hari Jumaat, bulan Ramadan pula, dan mungkin dia didoakan oleh para masyayikh ke, didoakan oleh asatizah ke, didoakan oleh ramai orang soleh, orang baik-baik, menyebut-nyebut kebaikan dia, memperakui, mempersaksikan bahawa dia adalah orang baik. Beruntung tuan-tuan. Ayuh, marilah kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku ini. Moga-moga kita juga insya-Allah akan dikurniakan Allah dengan husnul khatimah, kesudahan penutup hidup yang baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.